Letakkan baris pada bab itu. Kenapa? Ada maksudnya. Sebab kalau letak mungkin jadi bercanggah dengan ini pula, bercanggah dengan ini pula. Yang sebenarnya tak payah letak. Lepas tu kita bincang. Cuba tengok di situ nota 185. Menurut Hafiz Ibn Hajar, berdasarkan riwayat, perkataan bab dibaca dengan bertanwin, yani babun gitu. Babun fa in tabu wa aqamu as-salah wa atu az-zakah fa khallu sabila. Berdasarkan riwayat, maksudnya yang diterima, dari generasi ke generasi, daripada riwayat guru-guru dalam meriwayatkan kitab Sahih Bukhari. Itu makna berdasarkan riwayat, bukan berdasarkan riwayat hadis apa, tak ada. Ini riwayat ni yang diterima daripada guru-guru, generasi demi generasi. Kata Hafiz Ibn Hajar, dibaca dengan babun, bertanwin gitu. Ia merupakan khabar mubtada mahdhuf. Maknanya khabar mubtada tu mahdhuf, yakni dibuang. Ini dari segi kenapa? Sebab kalau bahasa Arab ni ada saja baris, mesti kita boleh pastikan dia tu kenapa dia baris macam tu, dia jadi apa. Dari segi nahwu. Kalau kita baca babun, bermakna ini ia tu jadi khabar kepada mubtada yang mahdhuf. Mahdhuf maknanya dibuang, mubtadanya tak ada. Mubtadanya tak ada. Takdirnya bila tak ada, kalau kita andaikan ada macam mana? Itu takdir. Takdirnya mana kalau diandaikan adanya, bunyinya macam mana? Gini. Hadza babun fi tafsir qawlihi ta'ala fa in tabu wa aqamu salat seterusnya. Gitu maknanya. Yani ini adalah satu bab berkenaan dengan tafsiran firman Allah Ta'ala, fa in tabu ala tajuk, seperti di atas lah. Yani hadza itu jadi mubtada. Hadza itulah mubtada yang mahdhufnya, yang tak ada, dibuang. Bila kita berjumpa mana-mana tajuk dalam kitab, dia sebut babun. Itu sama kitab mana-mana macam tu. Takdirnya mana diandaikan yang dibuang tu begini. Ada bab ni tiba-tiba ada firman Allah. Apa? Bab firman Allah? Tidak, bab mentafsirkan firman Allah itu. Apa maksudnya firman Allah? Jadi bab ni lah nak bincang. Boleh juga perkataan itu di-i'rab sebagai mudhaf. Ini kata Hafiz Ibn Hajar lagi, boleh juga kita i'rabkan bab itu sebagai mudhaf. Kalau mudhaf, dia tak boleh bagi dua, dia tak boleh tanwin lah. Sebab mudhaf tu dia macam dengan isim ma'rifah, yang tak boleh bagi dua. Kecuali adalah itu perbincangan panjang pula situ. Kalau mudhaf, dia mesti tak boleh bagi dua. Apa saya ingat semasa belajar nahwu dulu selalu disebut, guru-guru sebut dalam kitab-kitab nahwu ada sebut, dia kata ka'anni tanwinun wa anta idhafatun, dalam bentuk syair, ka'anni tanwinun wa anta idhafatun fa aina tarani la tahullu makani. Seolah-olah aku ni tanwin, kamu idhafat, kamu idhafat. Bila kamu nampak aku, jangan duduk tempat aku. Mana dia salah satu. Kalau ada tanwin, tanwin. Kalau idhafat,
dia tak boleh. Kalau ada idafat dia tak boleh tanwin, dia pantai duduk sekali. Sebab mudhaf dia tak boleh bertanwin berbaris dua, tak boleh. Ikutlah baris tu, baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, tak kira lah, asal satu baris tak boleh tanwin. Itu kaedah mudhaf. Dia sebenarnya mudhaf ni terlalu banyak sangat lah. Selalu ada mudhaf ilaih. Kalau kita boleh juga i'rabkan dia tu jadi mudhaf. Kalau jadi mudhaf dia tak boleh tanwin lah, tak boleh kata babun macam tadi, tak boleh. Dia kena kata begini, hadza babu tafsiri qawlihi ta'ala. Babu gitu. Seperti bagi kita bagi dengan bawah tu, hadza babu tafsiri qawlihi ta'ala. Ini bab tafsiran firman Allah Ta'ala. Babu, bukan babu lagi. Kedua-duanya bermaksud ini adalah satu bab tentang tafsiran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu habis. Itu cerita Hafiz Ibn Hajar, komen Hafiz Ibn Hajar atau syarah dia di dalam Fathul Bari. Badruddin Aini, Hafiz Badruddin Aini tidak bersetuju dengan pendapat yang diutarakan oleh birasnya itu. Dia tak setuju. Dia selalu dua ni kan, biras dia, maknanya isteri masing-masing tu adik-beradik. Isteri Hafiz Ibn Hajar adalah adik-beradik dengan isteri Hafiz Badruddin Aini. Kedua-duanya mensyarah Bukhari, tapi Badruddin Aini lewat sikit, mana dia turut Hafiz Ibn Hajar. Dia turut Hafiz Ibn Hajar tu, dia tulis Hafiz Ibn Hajar, dia tulis. Sebab tu dia boleh komen. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar ada jawab juga. Dia tulis kitab suku. Mana-mana yang dia komen dia dijawab pula. Dia tak setuju. Alasannya ialah tajuk sedemikian lebih sesuai, terletak di dalam kitab At-Tafsir. Apa cerita pasal tafsir, kata dia? Ini bukan kitab tafsir, ini kitab iman. Itulah. Kalau kita nak kata bahasa biasa, apalah, kitab tafsir lah. Apa ni tajuk tafsir? Ini bukan nak cerita pasal tafsir, dia kata. Bab ini pula membicarakan tentang akidah. Hafiz Al-Aini awal-awal lagi tidak menerima pendapat Hafiz Ibn Hajar bahawa berdasarkan riwayat perkataan bab dibaca dengan bertanwin. Dia kata mana dia ada wujud riwayat, berdasarkan riwayat, semua riwayat kira-kiranya babun gitu. Dia tengok tak ada gitu pun. Gitulah kira-kiranya. Kalau Hafiz Ibn Hajar kata berdasarkan riwayat, saya pula tak terima begitu. Saya pun tengok riwayat juga, tak ada pula kata babun. Inilah yang asalnya. Seolah-olahnya Imam Bukhari bagi baris dua tanwin, seolah-olahnya begitu. Lalu anak-anak muridnya terus sampai cucu cicit dalam ilmunya menyebutkan begitu. Mana ada? Itu dakwaan semata-mata. Macam sekali-sekali tengok dah, macam dengki gitu tapi minta jauh lah, jangan lah, tidak begitulah. Tidak begitu. Sebab mereka itu mesra, lepas tu jumpa biasa lah. Biasa. Itulah cara ahli ilmu ni, kadang-kadang semasa bincang tu nampak macam keras, lepas tu dia tak ada apa pun. Masing-masing mengatakan sebab dia banyak berjasa, banyak berbudi, dia sendiri pun terhutang budi juga. Begitu. Bagi beliau, perkataan bab di sini seharusnya tidak diberikan apa-apa baris. Dia tak bagi apa-apa baris, sepatutnya begitu. Apa bagi baris? Sepatutnya bab, begitu saja. Sebab itu saya tak bagi. Sebab benda ni ada khilaf. Sepatutnya kata bab saja. Bagi beliau, perkataan bab di sini seharusnya tidak diberikan apa-apa baris. Ia dikira sebagai isim mabni
Mabninya adalah atas sukun, mati. Mabniyun ala sukun. Begitu. Seperti ketika anda menyebut isim-isim tunggal lain yang tidak berada dalam, itu tak terbaiki ya, dalam sesuatu susunan ayat. Maknanya dia kata ta'didil asma min ghairi tarkib. Misalnya kita baca kan, orang belajar bahasa, dia bilang satu-satu. Bait, madrasah, insan, hayawan, fasl dan sebagainya. Dia sebut, dia tak bagi baris akhir. Bila kita bilang satu-satu, imra'ah, rajul, rajul, ab, misalnya dia mana tak bagi baris begitu. Itu kata aini. Mengikut Hafiz Ibn Hajarnya dan orang lain, dia kata bahasa Arab ni tidak, dia sebenarnya ada. Kalau kita matikan itu cerita wakaf saja. Sebenarnya kalau nak bagi baris sepenuhnya, dia mesti kena ada baris. Ada baris tu baris apa? Baris dhamma lah. Mula-mula sekali bila kita nak sebut misalnya bait, kita kena kata baitun, rajul, rajulun, insan, insanun dan sebagainya. Gelas, ka'sun, gitu. Ka'sun. Kita sebut berbaris. Baris apa? Baris dhamma. Orang kita panggil baris depan. Baris depan. Itu permulaan sebutan bahasa Arab. Tak boleh kita sebut, padahal dia tu ada baris, kita tak bagi baris. Tak boleh. Kenapa kita nak kata dia mabni? Ini bukan mabni. Mabni ni ada sebab dia, ada alasan dia. Ini bukan isim mabni, kata dia. Ini isim mu'rab. Mu'rab tu mana isim yang akan berubah baris dia sesuai dengan keadaan sesuatu yang tersebut sebelumnya. Itu mu'rab. Ini bukan mabni. Tapi dia ialah dari satu segi faedah untuk kita bincang ni, kita dapat ilmu tu. Kita dapat ilmu. Dia komen tu, makna kita dapat lah. Rupanya dia kira macam lain. Dia kira dia seperti bilang satu-satu. Itu tak bagi baris lah. Sebab tak tentu lagi. Tak tentu lagi. Apabila duduk dalam ayat, barulah dapat ditentukan dia kena bagi depan ke, kena bagi bawah ke, atau kena bagi di atas. Selagi dia tidak ada dalam ayat, kita tak boleh membagi lah. Itu kata aini. Itu kata aini. Sampai begitu sekali. Ulama-ulama ni bahas tentang Bukhari. Sampai bahaya tu, bahaya apa pun dibahas. Apa lagi yang lain-lain. Begitu diberikan perhatian oleh umat. Inilah satu kitab yang begitu diberikan perhatian oleh umat, sehingga tentang baris dia tu pun dibincangkan. Dan daripada situ kepada pelajar-pelajar mengingatkan kepada apa yang telah dipelajarinya. Mengingatkan. Misalnya kalau kita belajar tentang nahwu, kita boleh ingatlah dari segi penggunaan dia tu macam mana. Kan kalau kita belajar apa ni, Ibnu Aqil Alfiyah, falismu minhu mu'rabu wa mabni li shabahin min al-huruf mudni kasyabahi al-wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'ala al-fi'li bila ta'athur. Itu dalam syair itu beberapa tu cerita tentang isim mabni dan isim mu'rab lah. Maknanya bila kita baca ini pula, kita akan teringat apa yang kita sudah belajar. Apa yang kita sudah belajar dulu, mengingatkan kembali kepada kita, itu saja. Kalau yang tidak ada asas tu, susah sikit. Susah sikit.